UMNO berlagak kuat, UMNO berlagak macam gangster nak ugut kerajaan. Tapi kau lihat hari ini betapa lemahnya UMNO. Muhyiddin boleh jentik UMNO macam tu. Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Ya, sebentar tadi saya menulis satu artikel. Okey, tajuk artikel itu adalah hanya satu cara UMNO boleh kembali. Ya, maknanya UMNO boleh naik kembali sebagai satu kuasa ataupun berjaya rampas balik kerajaan. Hanya satu cara sahaja, iaitu UMNO perlu pecat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Najib Tun Razak, dan juga menjemput kembali Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai ahli UMNO dan seterusnya bagi menerajui UMNO buat seketika. Now, artikel tersebut telah mencetus satu situasi pelik yang saya lihatlah di media sosial. Ada yang teramat setuju, teruja. Ada pula yang diam. Dan kalau kita lihat belah-belah Laskar Cyber pro Najib ataupun pihak yang taksub dengan Najib jadi gila. Okey. Sebelum saya mulakan, saya nak jelaskan sejelas-jelas mungkin bahawa saya menolak UMNO bulat-bulat. Saya dah menolak UMNO bulat-bulat. Saya tak kira tim A ke tim B ke, saya tolak UMNO bulat-bulat. Hanya seorang pemimpin UMNO saya dah jelaskan dulu yang saya sanjungi dan menyokong secara bersyarat, iaitu Tengku Tan Sri Razali Hamzah. Dan saya amat yakin gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Tengku Tan Sri Razali Hamzah hanyalah satu-satunya gandingan yang boleh memulihkan keadaan negara yang makin tenat, makin hancur di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rata-ratanya majoriti rakyat Malaysia sudah tidak menerima kerajaan yang ada sekarang ini. Tetapi saudara-saudari kena tahu perkara dua sebelum saya jelaskan kandungan artikel. Ramai yang tidak tahu bahawa sebelum kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang, Datuk Seri Najib Tun Razak memang ada cuba untuk menggunakan orang-orangnya untuk berkomunikasi atau cuba menghantar mesej kepada orang-orang Mahathir untuk diadakan satu perjumpaan supaya Mahathir boleh ubah fikiran dia. Jadi Najib setuju untuk duduk dengar apakah syarat-syarat Mahathir. Ya, jadi Najib memang cuba sebab Najib memang terdesak, saya tahu. Tetapi semua itu tidak berjaya. Dalam pada yang sama, Zahid dan orang-orangnya memang sibuk berbincang dengan kumpulan Anwar dan Anwar. Ya. Jadi sebenarnya Zahid dan Najib selepas Zahid bercuti dan kembali sebagai presiden, ya, selepas Zahid seolah-olah lebih kuranglah merampas majlis tertinggi UMNO dengan melantik 5 orangnya untuk duduk supaya kuasanya dalam MKT itu kuat, supaya dia tidak boleh digugat. Selepas itu Najib dan Zahid memang ada pertimbangan dari dulu lagi supaya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional membentuk gabungan besar. Ya. Tetapi sebab pada ketika itu DAP memang sudah ada dalam kerajaan, jadi DAP memang dia bertegas tak perlu benda tu. Tak perlu pemimpin UMNO ni yang bermasalah dan sebagainya. Mahathir pula dia terbuka kepada cadangan kerjasama dengan UMNO, tetapi dia menolak terus kluster mahkamah, iaitu beberapa pemimpin yang mempunyai kes-kes mahkamah. Jadi itu cerita dia. Dari awal lagi Zahid dan Najib mengharapkan untuk masuk kerajaan dengan bekerjasama dengan Pakatan Harapan, dan perkara ni tidak dikomunikasi, tidak diberitahu kepada umum. Sebab apa? Penyokong tegar UMNO nombor satu akan tolak UMNO kalau mereka terbau ada usaha untuk kerjasama dengan DAP. Nombor dua, UMNO juga tidak ingin ambil risiko PAS tahu. Sebab kalau PAS tahu,
nak penipu Umar kononnya Muafakat Nasional Penyatuan Umar ni semua tidak akan berjaya. Jadi UMNO ni main dua-dua belah secara senyap. Baik. Tapi apa-apa rancangan Najib gagal, apa-apa rancangan Zahid gagal, dan Najib dan Zahid pun tahu Mahathir tidak mungkin akan menerima kluster mahkamah atau bekerjasama dengan kluster mahkamah. Pada ketika itu, Datuk Seri Hishamuddin Hussein merupakan perantara di antara UMNO dengan di antara Barisan Nasional dengan pihak PPBM atau Mahathir, perantara ya. Jadi Hishamuddin pula dia memang baik, hubungan dia baik dengan Azmi Ali, dan Azmi Ali pada ketika itu memang sekutu rapat Mahathir. Jadi Azmi Ali mempunyai pemikiran dia sendiri ya. Dalam pada Zahid dan Najib cuba untuk memujuk Hishamuddin supaya bercakap dengan Azmin lah, bercakap dengan orang ni lah, bercakap dengan orang tu supaya memujuk Mahathir untuk menerima kluster mahkamah, maknanya menerima UMNO seketul. Azmin mempunyai pemikiran lain sebab Azmin juga perlahan-perlahan secara senyap menjurus ke arah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan apa-apa maklumat yang diterima oleh Azmin disampaikan kepada Muhyiddin Yassin. Jadi apabila Muhyiddin Yassin tahu semua benda ni, sampai satu tahap tiba-tiba Muhyiddin memberitahu atau membicarakan ketersediaan beliau untuk menjawat jawatan Perdana Menteri. Jadi apabila perkara ni dilontarkan oleh Azmin dan terus Najib dan Zahid setuju. Sebab apa? Cadangan Azmin adalah PPBM, UMNO, PAS bentuk satu gabungan ya, maknanya Barisan Nasional dengan PPBM bentuk satu gabungan atau terlibat dalam satu gabungan yang dinamakan sama ada Pakatan Nasional atau Perikatan Nasional. Dan Najib dan Zahid setuju, malah dalam cadangan ini Muhyiddin dinamakan sebagai Perdana Menteri mewakili gabungan baru tu pun setuju. Dan pada ketika itu Najib dan Zahid tahu Azmin adalah orang kanan Muhyiddin dan semestinya diberi jawatan kanan di dalam kerajaan tu pun setuju. Jadi itulah yang menjurus kepada langkah Sheraton. Dan Zahid lah antara orang utama yang meyakinkan Hadi untuk terlibat bersama dalam rancangan ini. Tetapi selepas langkah Sheraton, Azmin, Muhyiddin bengang dengan UMNO. Hadi juga keliru dengan UMNO. Mengapa? Sebab Zahid dan Najib dah tahu bahawa Azmin semestinya akan diberi jawatan kanan. Tetapi selepas langkah Sheraton, apabila Azmin diberi jawatan kanan paling kanan dalam kerajaan, ya, UMNO menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak melibatkan Barisan Nasional secara rasmi di dalam Perikatan Nasional. Jadi semua jadi bingung. UMNO kata penglibatan kami hanya sebagai ahli-ahli parlimen. Ya. Hadi pun keliru. Sebab apa? Zahid yang tarik dia untuk masuk dan sebagainya. Sebenarnya Hadi ini naif. Ya. Dia tidak tahu bahawa Zahid, Najib memang pada ketika itu, sebelum langkah Sheraton, semasa langkah Sheraton dan selepas langkah Sheraton pun ada berurusan dengan Anwar dan orang-orang mereka. Jadi ada beberapa sumber dari dalam UMNO yang berpendapat, ya, mereka sampaikan kepada saya, memang Anwar tahu sebelum langkah Sheraton, semasa langkah Sheraton dan selepas langkah Sheraton apa yang berlaku. Sebab Anwar dan orang-orang dia berurusan dengan Najib dan Zahid atau orang-orang Najib dan Zahid. Jadi persoalannya, adakah Anwar sendiri terlibat dalam pencaturan untuk menjatuhkan Pakatan Harapan? Jadi orang-orang dalam UMNO ini berpendapat dan memberitahu kepada saya pendapat mereka tahu. Sebab Zahid dan Najib, maaf ya tadi ada gangguan. Jadi Zahid dan Najib sebenarnya tahu bahawa ini tidak boleh menjurus kepada UMNO kembali ke tampuk kepimpinan negara. Anwar pun tahu kalau
Zahid dan Najib bekerjasama dengan Muhyiddin, Najib atau Zahid atau Anwar sendiri tidak mungkin akan kontrol. Ia adalah titik penghujung bagi ketiga-tiga mereka sebab Muhyiddin akan kontrol semuanya. Jadi sebab itulah UMNO saya dipahamkan tidak ingin terlibat secara rasmi dalam Perikatan Nasional sebab rancangannya adalah mula-mula jatuhkan Pakatan Harapan. Kemudian UMNO Tim A akan berusaha untuk menuruti rancangan asal mereka, iaitu Gabungan Kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, ya, yang sebelum langkah Sheraton dah dipikirkan oleh Zahid dan Najib. Itu dari awal matlamatnya. Jadi Anwar tidak yakin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia tidak yakin Tun Dr. Mahathir Mohamad akan memberi jalan atau laluan kepadanya untuk jadi Perdana Menteri. Jadi menurut sumber-sumber saya lah, Anwar sememangnya terlibat dalam rancangan ni. Jadi secara tidak langsung terlibatlah dalam keruntuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Sebab apa? Anwar bukan Perdana Menteri, jadi dia nak runtuhkan dia tak kisah. Tapi itu sekadar yang saya dipahamkan. Apapun selepas langkah Sheraton, kita dah lama-lama, anda semua dah tahu yang saya tidak bercakap bohong. Satu demi satu apa yang saya perkatakan jadi kebenaran. Yang mula-mula sekali kita dah tahu secara yakin bahawa Najib dan Zahid menyokong Anwar. Malah dalam satu mesyuarat bersama ahli-ahli parlimen UMNO, Najib sendiri menekankan perlunya sokong Anwar. Kemudian tular pula surat yang mempunyai tanda tangan Zahid dan Najib yang menzahirkan sokongan mereka terhadap Anwar. Kemudian di langkah Perak pula terbukti bahawa kenyataan saya berhubung kemungkinan kerjasama dengan DAP juga menjadi nyata apabila Zahid membuka mulutnya luas-luas dan mengaku bahawa memang kerjasama UMNO DAP dalam pertimbangan. Dan perkara itu disahkan oleh Ngakoming, iaitu seorang pemimpin kanan DAP yang juga merupakan sekutu rapat Lim Guan Eng dan Lim Kit Siang, bahawasanya itu ada dalam pertimbangan. Jadi memang ada rancangan kerjasama UMNO dengan DAP atau Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan, dan memang Tim A ni sekutu dengan Anwar. Tapi nasib baiklah MKT UMNO dan Zahid, Najib ni semua Tim A ni tidak mewakili seluruh UMNO. Sebab majoriti dalam UMNO ni dia di belakang Tim B yang diterajui oleh Hishamuddin Hussein dan Tengku Razali Hamzah. Jadi cuba saudara-saudari buat congakkan sekarang. UMNO berlagak kuat, UMNO berlagak macam gangster nak ugut kerajaan. Tapi kau lihat hari ni betapa lemahnya UMNO. Muhyiddin boleh jentik UMNO macam tu. Jadi sekiranya benar Hishamuddin dengan Tengku Razali Hamzah mempunyai pengaruh besar dalam UMNO, hanya satu cara sahaja UMNO ni dah nak tenggelam dah. Sebab kita buat survey dan kita lihat di seluruh negara ataupun tempat-tempat di mana survey itu dibuat oleh sukarelawan-sukarelawan yang berkomunikasi. Apabila ditanya orang-orang awam di beberapa negeri, UMNO memang dah lama mereka dah mula menolak apabila khususnya selepas langkah Sheraton. Sebab itu kita lihat di Slim, di Chini, kalau kita gandingkan undi UMNO dengan PAS dan bandingkan sebelum dan selepas pada PRU 14 dan bandingkan dengan PRK yang berlaku, peningkatan dia kosong. Di PRN Sabah UMNO menjunam, makin menjunam UMNO. Jadi ditambah pula dengan pembongkaran kerjasama dengan Anwar, kerjasama dengan DAP ni, saya tidak menjangkakan. Sebab ramai yang menceritakan Melayu Islam ni mereka dah muak dengan UMNO, mereka sanggup tolak UMNO, dan memang ramai yang menyatakan bahawa boleh jadi undi Melayu Islam akan kembali kepada Tun sekiranya Tun mencalonkan orang-orang dia. Sebab apa? Tun lah satu-satunya pemimpin Melayu Islam yang sekarang ni dilihat secara rasmi menjarakkan diri dari DAP dengan PKR. Walaupun berbaik, berbaik itu tak salah, walaupun berbaik, tetapi secara rasmi dia tidak terlibat dengan gabungan dengan DAP dan PKR, dan dia lantang bersuara menentang Anwar. Jadi penolakan terhadap UMNO ni saya jangkakan akan menyebabkan UMNO ni akan hanyut dan
sukar untuk mencapai keputusan atau memenangi separuh daripada kerusi yang ada sekarang pun. Jadi kalau UMNO ni masih nak bermain propaganda untuk cuba bohongi rakyat sehingga PRU 15 terpulanglah. Atau kalau nak berpegang pada realiti, hanya satu cara sahaja UMNO boleh kembali, iaitu Hishamuddin dan Tengku Razali Hamzah bekerja keras ke arah membuat EGM secepat mungkin. Dan di dalam EGM tu ada 3 agenda. Agenda pertama, memecat Zahid dan Najib kerana terang-terang mereka telah melanggar beberapa peraturan UMNO dan bersekongkol dengan pihak lawan. Kedua, memecat terus pengkhianat-pengkhianat di dalam majlis tertinggi UMNO, hampir 2/3. Dan ketiga, membuat usul membawa kembali Tun Dr. Mahathir Mohamad ke dalam UMNO dan seterusnya menaikkan beliau sebagai Presiden UMNO untuk satu tempoh masa tertentu yang boleh ditentukan bersama. Ya. Jadi saya ulang, bukannya sokong UMNO. Saya tolak UMNO bulat-bulat. Saya 100% di belakang Tun. Tetapi kalau UMNO terfikir nak kembali, inilah satu caranya. Kalau tidak, UMNO akan hanyut apabila Tun menggerakkan orang-orangnya untuk bertanding di PRU 15 dan mana-mana kerusi yang dipegang oleh blok kuasa ketiga, UMNO akan menerima cabaran hebat. Kerana blok kuasa ketiga dijangka akan kalau makin meningkat kemungkinan untuk mereka menang kerusi. Kalau dulu saya kata 30, sekarang jauh lebih. Sebab apa? Makin lama orang makin meluat dengan UMNO. Dan even pass, ya, makin meluat. Jadi keputusan di tangan Hishamuddin dengan Tengku Tan Sri Razali Hamzah. Nak berpaut kepada realiti atau masih nak main angan-angan, masih nak main keyakinan yang dimainkan sebelum PRU 14 yang menjurus kepada UMNO kalah. Itu terpulang. Saya, di mana Tun berada, di situ saya berada. So itu maksud artikel saya. Kalau dulu masa Tun jadi Presiden UMNO, pernah jadi detik-detik dalam sejarah Tun menghadapi pelbagai rintangan, pelbagai persepsi dimainkan menentang Tun seperti sekarang. Tetapi Barisan Nasional tetap menang 2/3 di bawah Tun. Itulah track record Tun. Seandainya Tun menggunakan blok kuasa ketiga untuk bertanding di pilihan raya umum ke-15, saya jangkakan blok kuasa ketiga ni akan menang sekurang-kurangnya 35 kerusi dan akan menjadi kingmaker selepas PRU. Tapi UMNO akan kena teruk. Tidak mustahil blok kuasa ketiga memenangi 40 kerusi pun tidak mustahil kalau bertanding di semua kerusi UMNO, semua kerusi PPBM. Tetapi seandainya UMNO buka mata dan dengan EGM ni pecat Zahid, pecat Najib, pecat semua pengkhianat di MKT UMNO dan kemudian jemput Tun kembali dan jadikannya peneraju UMNO, dan Barisan Nasional bergerak sendiri, Barisan Nasional akan sapu negara. Tapi ramai perlu dipecat. Saya tidak jangkakan UMNO akan lakukan begini sebab saya belum nampak lagi Hishamuddin dan Tengku Tan Sri Razali Hamzah firm dan melakukan satu langkah yang patut. Belum lagi. Saya nampak Hishamuddin ni macam goyang, ya. Jadi saya memang tak yakin. Tetapi saya tulis artikel tu sebab ada orang bertanya, Reggie, kau banyak buat analisis, jadi buatlah satu, beritahu kita macam mana UMNO nak kembali. Inilah caranya, ya.